Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya pergerakan pengakap turut mendepani pendidikan belia. Bertitah pada Majlis Jambori Pengakap 2023, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan pergerakan pengakap perlu terus relevan untuk mencapai impak pembangunan model insan yang berdaya tahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai perlunya pergerakan pengakap turut mendepani pendidikan belia. Ini kerana tegas Baginda, belia adalah aset berharga yang penuh potensi untuk pembangunan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian dalam titah sempena Majlis Jambori Pengakap 2023 pagi tadi. Baginda bertitah menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menyertai Perhimpunan Jambori Nasional kelima Negara Brunei Darussalam. Titah Baginda, sebagai sebuah NGO tertua, pergerakan pengakap di negara ini telah ditubuhkan pada tahun 1933 dan telah mencapai 90 tahun penubuhannya. Ini menggambarkan PPNBD telah banyak mengarungi pelbagai pengalaman dan perkembangan. Ia juga terus berusaha untuk kekal relevan dengan menyediakan program-program pembangunan untuk generasi muda di negara ini. PPNBD tidak ketinggalan melibatkan diri bagi kerja-kerja kemasyarakatan dan kebajikan, dan beta mengambil maklum bahawa PPNBD juga telah sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk membantu negara mendepani COVID-19 dengan memberikan khidmat kemasyarakatan yang sangat diperlukan. Untuk itu, beta ucapkan syabas kepada semua yang berkenaan. Beta melihat pergerakan pengakap perlu terus relevan, bukan setakat menumpukan bidang kemahiran asas sahaja. Malahan juga perlu melengkapkan ahli-ahli pengakap dengan kemahiran abad ke-21 untuk mencapai impak pembangunan modal insan yang berdaya tahan. Dengan berbekalkan nilai undang-undang dan kemahiran abad ke-21, titah Baginda, pergerakan pengakap adalah jentera perubahan dan perkembangan masa depan tanpa sempadan. Sesuai dengan misi penyumbang dan memacu kemajuan bangsa dan negara, maka pergerakan pengakap perlu turut mendepani pendidikan belia, kerana belia adalah aset berharga yang penuh potensi untuk pembangunan. Mereka perlu dididik dan dilatih melalui suatu kaedah yang sesuai dengan minat dan perkembangan mereka. Tujuan pokok mereka dididik dan dilatih ialah supaya mereka
mempunyai jati diri yang kokoh dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan semasa yang pelbagai. Tema Jambore Scouts on the Move adalah mencerminkan para pengakap yang sentiasa aktif dan bersedia menghadapi cabaran. Dengan berbekalkan nilai undang-undang dan kemahiran abad ke-21 sebagai skill set yang perlu dipelajari dan dimiliki. Jika ada ini, maka pengakap kita adalah jentera perubahan dan perkembangan masa depan tanpa sempadan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menzahirkan harapan agar para pengakap menjadi contoh yang baik kepada generasi muda. Kita penuh berharap PPNBD tidak akan berhenti dari terus berusaha menyediakan program-program yang berguna untuk survivability negara dengan mengambil kira keperluan mencapai matlamat wawasan negara 2035. Akhirnya, kita berharap para pengakap akan sentiasa berpegang teguh kepada prinsip dan nilai-nilai murni berpengakap untuk menjadi contoh yang baik kepada generasi muda. Beta dengan besar hati tidak lupa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD yang telah mengundang beta pada pagi ini, serta juga tahniah yang hangat kepada seluruh anggota yang menjayakan Jambore ini. Pada Majlis Jambore Pengakap 2023 sempena sambutan 90 tahun Pergerakan Pengakap di negara Brunei Darussalam, 12 pemimpin pengakap menerima bintang-bintang tertinggi pengakap. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penganugerahan bintang-bintang tersebut. Majlis berlangsung di Padang Dewan Kemasyarakatan Bukit Bendera, Daerah Tutong. Keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia selaku penaung PPNBD dan penaung kehormat pengakap sedunia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dan Datuk Paduka Arkitek Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua PPNBD. Berangkat sama paduka-paduka anak anda Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ketua Pengakap PPNBD, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa Allah peliharakan Sultan dan negara dipimpin oleh Awang Muhammad Akil Arfan bin Arjuni, Ahli Pengakap Kelana, Pasukan Kelana Terbuka Tutong 2020. Persetiaan pengakap diketuai oleh Awang Adam Rushdan bin Haji Ramli, Ahli Pengakap Kelana, Pasukan Kelana Terbuka 1033. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Dan setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Paduka Seri Baginda Sultan. Paduka Seri Baginda Sultan. Dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Kemajuan yang dicapai oleh PPNBD antara yang disentuh dalam sembah alu-aluan yang dipertua PPNBD. Persatuan Pengakap telah diterima menjadi ahli WOSM, World Organization of Scout Movement, APR, Asia Pacific Region, ASEAN Scout Association Regional Cooperation. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan merasmikan Majlis Jambori Pengakap 2023. Maka dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beta rasmikan Jambori Nasional ke-5 Brunei Darussalam. Scout on the Move tema Jambori Nasional kali ini. Persembahan arena memaparkan kesediaan pengakap yang menampilkan seni bela diri, pendidikan luar kelas pengakap, semafor dan penglibatan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penganugerahan bintang-bintang tertinggi pengakap negara Brunei Darussalam kepada 12 penerima. 4 ahli persekutuan, pemimpin pengakap dan individu menerima anugerah bintang rakis, anugerah bintang tertinggi PPNBD. 2 pemimpin pengakap menerima anugerah bintang jasa cemerlang kelas kedua. Manakala 6 pemimpin pengakap dari luar negara menerima pingat anugerah persahabatan antarabangsa Brunei. Daerah Tutong dipilih sebagai tapak perkhemahan kerana daerah ini merupakan tempat pertama perkhemahan pengakap pada tahun 1933. Dari Indonesia. Berapa orang? 177. Halaman Pak Yoni. Ya, tahu itu sebabnya. Baginda kemudian dijunjung berangkat melawat pameran dan aktiviti daripada agensi-agensi yang terlibat dalam Jambori kali ini.
Majlis Jambore Pengakap 2023 menghimpunkan para pengakap dari dalam dan luar negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemara duli meninjau tapak perkhemahan. Ini dorang ni misalnya buat spiral pendek. Yang ini dorang buat 3 ekor. Kalau sekarang pakai kan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menanam pokok tulung di kawasan perkhemahan. Jambore kali ini disertai oleh 400 orang pengakap tempatan dan 500 orang dari Republik Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura. So they're running with the Thailand camp. It's a very small delegation, so but thank you for letting us share with the two talkers as well. Sepanjang Jambore, pelbagai kegiatan dijalankan meliputi 6 tema utama, antaranya kemahiran pengakapan dan kebudayaan. Diadakan selama 6 hari, Majlis Jambore Pengakap 2023 memupuk dan menyemai persahabatan serta kerjasama dalam kalangan ahli pengakap. Sudah 4 hari. Daripada kontingen Pahang dalam makmum. Terima kasih tuan-tuan. Biar terapati. Thank you. Syekh. Nandre. Syukran.
Ya, si Jody dapat habis lah. Bersedia memberi sumbangan kepada masyarakat antara prinsip yang dipegang oleh antara para penerima Anugerah Bintang dan Pingat PPNPD tahun 2023. Dedikasi yang diberikan juga dapat membentuk jati diri serta menjadi seorang model insan yang berkualiti. Pengakap merupakan organisasi yang sangat relevan dengan kehidupan manusia sekarang. Dan pengakaplah satu-satunya pertubuhan berreform yang dapat membentuk jati diri dan juga membina modal insan bagi sebuah negara. Dalam persekutuan pengakap ini, Ketani pertama dapat membantu atau menolong mendidik kanak-kanak dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah dalam pengetahuan apa saja dalam keraja rumah, keraja kemasyarakatan dan sebagainya. Untuk mencari pemimpin adalah sangat sukar musim itu. Banyak sekolah dan colleges yang kami dampingi tapi tidak banyak berjaya. Musim itu tidak ada undang-undang sekolah untuk melibatkan dalam pengakap. Jadi sangat sukarlah untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang masa ini. Saya dah berpengakap since 9 years of age. So dari masa tu hingga sekarang saya tak berputus lah. Sebab jiwa dalam kepengakapan ni membawa manfaat kepada saya. I would like to scouting to the health, to party control and for future. Sementara itu, semalam diadakan majlis makan malam bagi mengalulukan kedatangan ketua-ketua kontinjen yang menyertai Jambori Nasional kelima negara Brunei Darussalam. Majlis anjuran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam diadakan di sebuah hotel di daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kira-kira 1,000 ahli pengakap dari dalam dan luar negeri menyertainya. Jambori kali ini disertai oleh Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Juga hadir Datuk Paduka Arkitek Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Sebagai pengisian acara Jambori, diadakan persembahan malam budaya dusun di pentas arena Bukit Bendera daerah Tutong. Persembahan adalah daripada kumpulan bergandang Gabungan Pekatan Sang Jati Dusun dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal daerah Tutong. Persembahan bertujuan melestarikan budaya Brunei agar dapat diberikan kepada para pengakap dari luar negara. Sempena Jambori Nasional kelima, petang tadi diadakan Perhimpunan Gilwell Reunion bagi pemimpin pengakap yang mendapat manik kayu. Acara tersebut berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Hadir Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Perhimpunan Gilwell Reunion adalah bagi meraihkan para pemegang manik kayu serta acara pengalungan manik kayu kepada lebih 20 pemimpin pengakap. Perhimpunan bertujuan untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama pengakap dalam dan luar negara. Sejumlah RM36,000 disumbangkan kepada 3 buah badan bukan kerajaan NGO di negara ini, iaitu Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, An-Nur Harapan dan Semata Brunei. Sumbangan tanggungjawab sosial korporat Gleneagles JPMC itu diadakan petang tadi di sebuah hotel di Bandar Seri Begawan. Penyerahan cek disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Gleneagles JPMC. Juga diadakan pameran mini yang menunjukkan usaha, kemajuan projek serta pencapaian NGO berkenaan. Mesyuarat Perniagaan Pos ASEAN merupakan satu kejayaan penting dalam mengukuhkan kerjasama perkhidmatan pos di samping memajukan rangkaian pos di rantau ASEAN. Bagi tempoh 3 dekad yang lalu, mesyuarat tersebut membawa kesan positif. Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan demikian semasa pembukaan mesyuarat berkenaan pagi tadi di sebuah hotel di Gadong.
Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof seterusnya berkata, melalui kerjasama ini, mesyuarat tersebut memainkan peranan penting dalam menyesuaikan perkhidmatan bagi memenuhi lanskap digital yang kian berubah. Mesyuarat 2 hari itu dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos dan menjadi wadah para pengendali perkhidmatan pos ASEAN bertukar pandangan dan mengongsikan amalan terbaik bagi memperbaiki industri pos ASEAN. Amerika Syarikat mengiktiraf akan pentingnya menangani perubahan iklim global dan bersedia bekerjasama rapat dengan negara Brunei Darussalam menerusi Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Penolong Setiausaha Jabatan Negara Amerika Syarikat bagi Hal Ehwal Awam Global semasa sidang media pagi tadi mengulas mengenai hasrat Amerika Syarikat untuk meneruskan komitmen terdahulu termasuk Perjanjian Paris. Tuan Bill Russo berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari. And yes, we see the urgency of addressing this challenge. Everyone around the globe needs to come together, and I think our work together on climate change with Brunei, but of course with Brunei and ASEAN countries, is going to be incredibly important. And so we are looking forward to deepening that cooperation, including through ASEAN Climate Change Center here in Brunei, and hope that our expertise, our international commitments, and our ability to work both bilaterally with Brunei and then with ASEAN countries will turn the tide and will see additional steps needed to prevent that rise. We're still committed to that goal, but as the Sultan said, there's more that needs to be done by the global community to actually meet that demand. Bagi meningkatkan kefahaman dan kepekaan orang ramai mengenai dengan keadaan cuaca semasa bagi negara Brunei Darussalam, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pagi tadi mengadakan taklimat cuaca kebangsaan kali ke-22. Taklimat diadakan di Jabatan Penerangan. Taklimat disampaikan oleh Awang Muhammad Afindi bin Haji Sabli, Pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca. 2 bulan pertama monsun Timur Laut iaitu pada bulan Disember 2023 dan Januari 2024 juga dikenali sebagai musim tengkujuh. Lazimnya menerima jumlah turunan hujan yang banyak dan merekodkan jumlah tertinggi hari-hari berhujan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat, terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Manakala semasa tempoh separuh kedua monsun Timur Laut pada bulan Februari dan Mac 2024, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan. Juga dibincangkan keadaan El Nino. 6 pelajar dan 2 guru dari Pusat Tingkatan 6 Sengkurong pagi tadi berlepas meninggalkan negara ke Republik Singapura untuk menghadiri Sunburst Youth Camp atau Camp Belia Sunburst yang diadakan di Kampus Akademi Seni Halus Nanyang, Republik Singapura. Dengan tema Legenda, camp diadakan pada 4 hingga 10 Disember. Camp tersebut merupakan perhimpunan para belia di seluruh Asia yang bertujuan memberikan peluang kepada para peserta berinteraksi antara satu sama lain dan dapat menjalinkan persahabatan yang berkekalan. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk pembentangan poster di perpustakaan awam, menyediakan pameran kebudayaan dan legenda negara serta persembahan majlis penutupan. Kalau aktiviti yang pertama sekali adalah introductory video dari Brunei. Lepas itu ada booth macam pameran dari di sanalah di NAFA, which is Nanyang Institute of Art. That's the main campus. Lepas tu ada performance yang dibuat pada last sekali lah. Bermula hari ini, orang ramai berpeluang mendapatkan promosi jualan di premis perniagaan pelbagai sektor yang menyertai acara Brunei Celebration BSB 2023, anjuran Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
Berlangsung sehingga 15 Februari depan, Brunei Celebration merupakan usaha membantu merangsang aktiviti perekonomian dalam negara. Berbagai sektor menawarkan harga diskaun yang menarik bagi barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai. Para peniaga yang menyertai acara tersebut disaran mempamerkan tanda harga dan diskaun dengan jelas bagi memastikan ketelusan harga serta membolehkan para pengguna membuat pilihan pembelian yang bermaklumat. Negara Brunei Darussalam dijangka mengalulukan 7 buah kapal persiaran dari luar negara tahun depan. Dengan jadual pertama kapal persiaran akan berada di negara ini pada 30 Januari depan. Pagi tadi, kapal persiaran Norwegian Jewel berlabuh di Pelabuhan Muara yang menunjukkan perkembangan pelancongan kapal persiaran yang berterusan. Lebih 3,000 penumpang dan kru kapal persiaran tersebut berpeluang menikmati pakej pelancongan yang ditawarkan di negara ini. Antara yang menjadi tumpuan lawatan, Muzium Alat Kebesaran Diraja dan Jamiat Sri Hassanal Bolkiah. Para pelancong juga berpeluang menikmati hidangan tempatan. .34 remaja berumur 12 hingga 15 tahun mengikuti perkhemahan Youth Caliph Camp The New Dawn kali keempat. Perkhemahan di Pusat Dakwah Islamiah itu akan diadakan pada Khamis 7 Disember. Matlamat perkhemahan untuk memberi pendedahan awal kepada remaja yang ingin mengenali potensi diri serta membina asas kepimpinan yang berguna pada masa hadapan. Dianjurkan oleh kumpulan Al-Jilul Fatih, berbagai aktiviti disusun sepanjang perkhemahan berlangsung. Para belia-belia remaja di luar sana untuk jangan takut dan jangan segan untuk mengikuti kem-kem yang telah disediakan. Saya harap dorang untuk keluar daripada comfort zone dorang dan menjadi belia yang berguna, berdedikasi yang tinggi. Projek Kem Motivasi Belia 2023 kini diadakan di daerah Blyth sempena Hari Kesukarelawanan Kebangsaan. Aktiviti seumpamanya merupakan sebahagian daripada salah satu usaha melatih para belia ke arah yang lebih positif dan menambah kematangan serta semangat kebeliaan. Dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blyth dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Disertai 29 belia, projek selama 3 hari diadakan di Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blyth. Sepanjang kem motivasi, para belia akan mengikuti pelbagai program yang menjurus ke arah membina jati diri dan meningkatkan kemahiran dan kreativiti selain membentuk nilai pribadi yang mulia dan bertanggungjawab. Pemeriksaan kesihatan bagi bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji musim haji bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi akan bermula pada Rabu 6 Disember 2023. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan bakal jemaah haji hendaklah membawa bersama kad pengenalan pintar, kad Bruhims, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam, buku suntikan berwarna kuning dan kad perjanjian masing-masing. Di daerah Brunei dan Muara tempat pemeriksaan kesihatan di Klinik Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji tingkat 5, Blok 2G 01, Kondominium Ong Sumping, Bandar Seri Begawan pada 2 Februari 2024, 8 pagi hingga 12 hari dan 1.30 petang hingga 4 petang. Daerah Blyth di Hospital Suri Seri Begawan pada 6, 7 dan 9 Disember, 8 pagi hingga 12 hari dan 1.30 petang hingga 4 petang. Sementara di daerah Tutong di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah pada 11 dan 12 Disember, 8 pagi hingga 12 hari dan 1.30 petang hingga 4 petang. Dan daerah Temburong di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam pada 14 Disember, 8 pagi hingga 12 hari dan 1.30 petang hingga 4 petang. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM500 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021.
Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah mendapati syarikat usaha tasbih Kampung Bukit Sibut Daerah Tutong membuang sampah di tempat awam dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. 99 pasukan berentap dalam pertandingan dart terbuka. Pertandingan turut menerima penyertaan dari Limbang, Sarawak, India dan Filipina. Pasukan The Shield KDKK 03 dari Kampung Sungai Bunga dan Batu Marang muncul juara selepas menewaskan pasukan TJHH Yakuza dari Kampung Tanah Jambu dalam perlawanan akhir semalam. Pertandingan yang berlangsung di Pusat Belia Cawangan Daerah Temburong merupakan anjuran Temburong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai.